اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر دين المؤيد بنور النبي أحمد. ظهر دين المؤيد بنور النبي أحمد. يا هدانا نبي محمد ذلك الفضل من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال مصنف الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله, ia meninggal pada tahun 279 Hijrah. Wa bihi ilaihi qala bab ma jaa fi quli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang ia pada menyatakan kuhli, bercelak, perbuatan. Kalau kahli, alat untuk digunakan untuk bercelak. Kuhli maksudnya perbuatan menggunakan alat tersebut. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi. Dia kata wal iktihal, Imam Bajuri, wal iktihal indana ma'asyara Syafi'iyah sunnatun lil ahadithil waridati fi. Memakai celak merupakan di sisi ulama mazhab Syafi'iyah sunnah ataupun sunat. Sunnah serta sunat kerana hadis-hadis yang datang pada. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi ni bukan Abu Dawud As-Sijistani, pengarang kepada kitab Sunan Abu Dawud tu. Itu Abu Dawud As-Sijistani Sulaiman ibn al-Ash'ath, meninggal tahun 273 Hijrah. Itu pengarang kepada Sunan Abi Dawud yang masyhur. Ini Abu Dawud At-Tayalisi juga ulama hadis, juga mempunyai kitab Musnad Musnad At-Tayalisi, tak silap. Dia juga merupakan ulama hadis, perawi hadis. Jadi dia salah seorang daripada perawi Imam Tirmizi rahimahullah. Haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur. Tayalisi nisbah kepada Tailasan. Tailasan kita pakai tersembang. Kain kita setengah ulama dia pakai tersembang tu tak kain biasa gitu, panggil Tailasan. Tak. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmid. Pakailah kamu akan celak daripada ismid. Ismid ni jangka kata batu hitam. Tak. Batu hitam iaitu sini ismid, batu celak yang ma'ruf. Tak. Yang hitam ke merah. Hitam mana warna hitam nak pergi ke merah. Ismid. Kenal. Iktahilu bil ismid fa innahu yajlul basar, sesungguhnya ia mencerahkan pandangan, wa yumbitu sya'ar, dan menumbuhkan ataupun menguatkan bulu mata. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, za'am ni kalau bahasa kita sekarang ni ialah menyangka, tapi dia sebenarnya dari asal penggunaan dia za'ama ni juga digunakan kepada qaulun muhaqqaq, maksudnya yakin. Za'ama ni kalau kita tengok dalam ibarat-ibarat terdahulu, dia juga digunakan dengan makna yakin. Za'ama bukan semata-mata sangka. Wa za'ama anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni meyakini ia bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Dia tak, Nabi mempunyai mukhulah, mana celak. Minha yaktahilu minha kulla lailatin, Nabi memakainya setiap malam. Thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi, 3 kali bulan ni, 3 kali bulan ni. Qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri akhbarana Ubaidullah ibn Musa
akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur wa haddatsana Ali bin Hujrin. Itu dia ada perkataan ha. Ha ni dia rumus kepada tahwil. Tahwil maksudnya pindah. Itu istilah ataupun rumus yang digunakan oleh ulama hadis dalam penulisan dia. Ada menyebut dengan tahwil, ada menyebut dengan ha. Jadi masa dia meriwayatkan hadis tu, ada kali dia sebut perkataan tu dengan ha, ataupun dia menyebut makna dia, iaitu tahwil. Berlaku dua-dua tu. Benda makna dia. Makna dia nak pindah daripada sanad kepada sanad yang lain. Dalam hadis tu ada dua sanad contoh. Kemudian kedua-dua sanad itu bertemu pada seorang perawi di pertengahan jalan. Nah, maka dibacakan sanad yang pertama sampai kat yang temu tu, diulangi dengan sanad yang kedua sampai ke tempat yang dia bertemu tu, barulah dia teruskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok. Haddatsana hadis ke-50. Haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hashimi al-Basri, akhbarana Ubaidullah ibn Musa, akhbarana Israil bin Yunus an Abbad bin Mansur. Siapa ke Abbad bin Mansur? Diulang semula daripada awal. Mana Imam Tirmizi sebut kembali sanad dia daripada jalan lain pula, iaitu haddatsana Ali bin Hujrin. Ali bin Hujrin itu guru dia, guru Imam Tirmizi. Haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur. Jadi temu dekat Abbad bin Mansur. Jadi bermula pada Abbad bin Mansur ini an Ikrimah an Ibn Abbas, itu merupakan sambungan juga kepada sanad yang pertama tadi. Itu dipanggil dalam periwayatan hadis gitu. Jadi yang kedua ini lebih ali, lebih tinggi. Dalam ilmu hadis ni ada satu seni, bagi seni sanad ali dengan sanad nazil. Ali tinggi, nazil rendah. Kebiasaan ataupun kita kata kebiasaan mungkin juga, kalau nazil ni biasanya dia kalau ikut kaedahnya yang lebih ali, yang lebih tinggi, lebih kuat sebab dia kurang wasitah. Tapi nazil ini dia pendek. Dia dengan Nabi tu sikit je orang. Jadi kadang-kadang berlaku kebarangkalian dia jadi lemah. Dia pendek, tapi disebabkan pendek tersebut jarang ada, maka kebarangkalian untuk lemah tu kuat juga. Jadi dia bawa yang sanad nazil dulu, yang panjang dulu, kemudian barulah bawa sanad yang ali, yang tinggi tersebut. Allah alam, mungkin kita kata dari sudut nak menguatkan tu pun ada juga. Wa haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahidu qabla an yanama bil ithmit thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda memakai celak sebelum baginda tidur dengan ithmit salasan, 3 kali, fi kulli ain, pada setiap mata. Wa qala Yazid bin Harun fi hadisihi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Yazid bin Harun perawi hadis tu di dalam periwayatannya, maksudnya ialah dia meriwayatkan dengan sedikit perbezaan. Mana riwayat dia tu beza sedikit dengan riwayat yang tadi. Qala kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha inda an-naumi thalathan fi kulli ain, adalah bagi Nabi SAW ada mukhulatun, baginda bercelak daripadanya, yakni dengan menggunakannya inda naum, ketika nak tidur, thalathan fi kulli ain, 3 kali pada setiap mata. Lafaz tu bukan lafaz daripada Yazid bin Harun, sebab dia bukan sahabat, tapi dia meriwayatkan dengan lafaz tu. Maka itulah makna kepada waqala Yazid bin Harun fi hadisi, berkata Yazid bin Harun pada hadisnya. Jadi bukan perkataan dia, tapi itu yang diriwayatkan daripada orang yang sebelumnya. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni pengarang kitab Sirah Ibnu Ishaq yang masyhur. Sirah Ibnu Ishaq merupakan sirah yang paling awal. Tetapi sirah dia tu, kitab dia tu sebutir gitu tak ada, tidak dijumpai. Hanya yang ada
yang terkandung di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Sebahagian besarnya Imam Ibnu Hisham dia ambil dan letakkan di dalam kitab sirah dia. Batu dalam kalau kita baca kitab sirah Ibnu Hisham, kita akan jumpa qala Ibnu Ishaq. Qala Ibnu Ishaq. Jadi itu merupakan nukilan dia daripada sirah Ibnu Ishaq yang telah kita kata yang telah tidak dijumpai dah. Qala Ibnu kata an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah Al-Bajali. Jabir bin Abdullah Al-Bajali masyhur sahabat. Dia kata an Jabir huwa ibnu Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmi. Maksud alaikum tu ilzamu, hendaklah kamu melazimi bil ithmi, dengan menggunakan celuk ithmi inda naum, ketika nak tidur, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'r. Sama macam mana tadi. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Bishr bin al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas, daripada Sa'id bin Jubair daripada Ibn Abbas. Sa'id bin Jubair ni mustajab doa, orang yang mustajab doa. Cuma kita nukil sikit apa nama perkataan Imam Bajuri rahimahullah tentang Sa'id bin Jubair. Cerita dia ajib, dia kata tabi'i jalil, seorang tabi'i yang hebat. Bal qila, bahkan dikatakan huwa afdalut tabi'in, dia merupakan tabi'in yang paling afdal sekali. Kan berlaku khilaf di kalangan para ulama, siapakah tabi'in yang paling afdal sekali? Sa'id bin Musayyib ke, Uwais Al-Qarni ke? Termasuk di dalam khilaf Sa'id bin Jubair. Kata setengah pendapat Sa'id bin Jubair yang paling afdal di kalangan tabi'in. Mujma' ala jalalati wa ilmi wa zuhdi, yang disepakati dia ni merupakan seorang yang sangat hebat dan seorang yang sangat alim, seorang yang sangat zuhud. Qatalahul Hajjaj, dia mati dibunuh oleh Hajjaj. Kita tentang Sa'id bin Jubair. Dia kata wa qissatu qatlihi ajibah, kisah pembunuhannya tu ajib, pelik. Wa hiya annahu lamma awqafahu qaddamahu qala lahu, bila mana diletakkan dia depan Hajjaj, dan dikatakan kepadanya mata qulu fiyya ya Sa'id, apa yang kamu kata tentang aku wahai Sa'id? Sa'id Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni pemimpin gubernur situ. Dia kata wahai Sa'id, apa yang kamu kata tentang aku? Apa pendapat kamu tentang aku? Qala anta qasitun adilun. Dia kata qasitun ni makna dia kalau biasa qasitun muqsitin, orang yang apa nama, orang yang pertengahan tu silap, muqsitin. Nah, jadi qasit, jadi dia kata anta qasitun adilun. Adilun pula makna biasanya lah adil. Jadi dia kata anta qasitun adilun. Zahirnya macam makna molek. Qasit maknanya pertengahan. Dah, mutawasit, apa nama tak silap, makna mutawasit, qasit. Jadi disebut qasitun adilun. Orang dengar biasa, kalau tak pandai bahasa, dia akan kata Hajjaj, apa nama Sa'id bin Jubair puji Hajjaj. Dah. Tapi bila mana dia kata gitu, faghtanama Hajjaj, lalu Hajjaj jadi murah. Jadi murah. Jadi kita kata tak sedap. Dah, murah dengan jawapan daripada Sa'id bin Jubair tersebut. Faqala al-hadirun, lalu berkata orang yang hadir, pengampu Hajjaj ni, dia kata qad madaha, dia telah puji kamu. Apa nak sedih nak marah nak tu? Dia telah puji kamu wahai tuan. Faqala lam ta'rifu ya juhal, kamu tidak tahu wahai si jahil. Hajjaj jadi jahat Hajjaj. Dia gubernur yang zalim. Dia kalau dia apa nama, dia puas hati ke benda, dia bunuh terus. Dah. Hajjaj pemimpin yang zalim, gubernur yang zalim pada zaman dia. Dia zaman Yazid bin Muawiyah, dan zaman selepas Yazid pun dan juga. Dia sezaman dengan Umar Abdul Aziz, sama-sama gubernur. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia kemudian dia kata lam ta'rifu ya juhal annahu qad zammani, dia sebenarnya telah mencela aku, bukan puji aku. Dia fa innahu nasabani ilal jur, dia telah menisbahkan aku kepada kezaliman. Maksudnya dia kata aku ni seorang yang zalim. Dengan katanya qasid, perkataan qasid itu maksud dia lah aku ni orang zalim. Kerana dia merujuk kepada ayat Quran yang berbunyi wa ammal qasituna fakanu li jahannam hutaba.
Adapun orang-orang yang qasitun, yakni orang-orang yang zalim, masuk ayat tu dia. Masuk ayat tu qasitun tu maksud ialah orang-orang yang zalim. Fakanu li jahannam hutaba, mereka itu merupakan bahan bakar api neraka. Maksud dia tu. Wa nasabani ila syirk, dan dia menisbahkan aku kepada syirik dengan katanya adil, kerana ia merujuk kepada ayat Quran yang berbunyi tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Perkataan ya'dilun adalah ya'dilu, menukar. Nah, maksud ialah mensyirikkan Tuhan. Jadi dia maksudkan ayat tu, adil tu dia merujuk kepada ayat tu, dituju kepada apa? Hajjah dia jahat, dia zalim, tapi dia hafiz Quran. Hajjah. Nah. Dia orang yang berjasa dalam meletakkan titik dalam Quran. Titik Quran tu zaman dia. Maknanya cadangan dia. Maksudnya jahat-jahat dia tu pun jasa dia besar. Tak katakan Allah Alam. Jahat-jahat dia tu jasa dia besar. Titik yang kita guna sekali. Kalau tak ada titik dia nak baca kan. Dah. Nak baca Bismillahirrahmanirrahim pun gagal. Dia kata empat tak ada titik. Ya. Jadi itu Hajjaj. Jadi dia kata, Hajjaj ni kata dia mencerca aku dengan perkataan anta qasitun adilun. Tu hebat Hajjaj. Dia boleh perasan maksud Sa'id bin Jubair. Baru lama ni dia tidak pelawak. Dia tak akan pelawak. Bukan maksudnya tak akan pelawak, maksudnya dia kita kata kalau yang betul-betul kita kata bukan yang ulama yang betul-betul bagus lah. Nah, mereka ni tidak pelawak. Maksudnya dok kerana Hajjaj ni backhand ke benda, dia pelawak kerana nak mengambil hati. Tak ada, istilah gitu tak ada. Tak. Jadi dia sebut itu benda yang betul, cuma dengan bahasa yang tinggi. Dia tak mahu pelawak, tapi tidak mahu sebut secara sarih. Itu. Jadi disebut itu. Lalu summa amara bi qatlihi, lalu Hajjaj bin Yusuf suruh bunuh Sa'id bin Jubair. Hajjaj bin Yusuf. Bila dia kena kata gitu tu, dia faham, dia pun suruh bunuh Sa'id bin Jubair. Falamma qata'at ra'sahu, lalu dia Sa'id bin Jubair ni dia mustajab doa. Lalu bila mana diputuskan untuk dibunuh, orang sekeliling dia ni bisik kepada dia supaya berdoa, supaya dilepaskan daripada musibah besar ini. Lalu dia jawab, aku lebih suka apa yang Allah Ta'ala putuskan kepadaku daripada apa yang aku putus sendiri dalam kehidupan. Jadi dia tak berdoa untuk dilepaskan daripada kejahatan Hajjaj. Lalu dia pun dibunuh. Memang dia dibunuh. Tetapi sebelum dia dibunuh, dia berdoa dengan satu doa, bukan untuk diri dia tapi kepada orang lain. Dia kata, Allahumma la tusallit ala ahadin, Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, aku jangan beri kebenaran kepada dia untuk melakukan kezaliman selepas daripada aku ni kepada mana-mana orang sekalipun. Dan memang lepas pada tu dia meninggal lebih kurang dalam 15 hari selepas dia bunuh Sa'id bin Jubair, meninggal Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, berkenan mustajab doa daripada Sa'id bin Jubair. Berlaku karamah kepada Sa'id bin Jubair, kata Imam Bajuri. Setelah dipotong kepala dia, dia mengucap 2 kalimah syahadat dengan jelas, la ilaha illallah, setelah putus kepala dia. Itu karamah Sa'id bin Jubair, murid kepada Ibnu Abbas, perawi kita ni. Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikum al-ithmid, sesungguhnya sebaik-baik cendok kamu ialah ithmid. Yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Qala haddatsana Ibrahim bin Mustamir al-Basri haddatsana Abu Asim an Utsman bin Abdul Malik an Salim an Ibni Umar. Salim ni anak Ibnu Umar. Ya, antara sanad tinggi ataupun dalam masalah kita panggil masalah asahul asanid. Salah satu daripada pendapat mengatakan yang sanad paling tinggi selain daripada anda sebut dulu an Malikin an Nafi'in an Ibni Umar, ada juga kata daripada Salim daripada Ibnu Umar. Sebab Salim ni anak kepada Ibnu Umar. An Salimin daripada Salim an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala Rasulullah SAW, alaikum bil ithmin fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Sama. Qala babu ma ja'a fi. Jadi kesimpulan dalam masalah celok, sunat kita pakai 3 kali sini, 3 kali sini sebelum tidur. Qala babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang datang ia pada menyatakan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah isteri Nabi, adalah pakaian yang paling dikasihi, disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah qamis. Qamis ni gini ya, lebih kurang. Dah. Pakaian yang ada jaib, ni panggil jaib. Ni pun jaib juga. Ni pun jaib juga, dua. Dah. Jadi ada jaib ni, kemudian ada kum. Dua kum main ni, dua lengan gini. Ini panggil qamis. Lepas tu baju biasa kita pun boleh dipanggil sebagai qamis juga, mengikut pengertian dia. Cuma biasa qamis zaman dulu sampai ke bawah lah. Itu panggil jubah ni. Jubah dia belah sampai ke bawah. Lepas tu kita tengok para ulama kan dia pakai qamis dalam, lepas tu jubah luar. Jadi jubah tu hak luar. Nabi kebiasaan dia pakai qamis sebab menunjukkan kepada tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Qala haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama macam riwayat tadi. Qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi, haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah ibn Buraidah an Ummi Salamah qalat kanat ahabbu thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamisa. Qala hakaza qala Ziyad bin Ayyub. Itulah yang diriwayatkan oleh Ziyad bin Ayyub fi hadisihi an Abdullah ibn Buraidah an ummihi, perkataan an ummihi itu an Ummi Salamata. Wa hakaza rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah. Itulah yang diriwayatkan oleh lebih daripada seorang daripada Abi Tumailah. Maksudnya meriwayatkan dengan adanya tambahan an ummihi dalam sanad tu. Mislu riwayat Ziyad bin Ayyub, seperti riwayat daripada Ziyad bin Ayyub. Wa Abu Tumailah yazidu fi hadzal hadis, dan Abu Tumailah menambah di dalam hadis. Maksudnya setengah para ulama, setengah para syurah hadis ini, dia kata maksud ialah Abu Tumailah meriwayatkan dengan ada tambahan an ummihi wa huwa asah, dan itu yang lebih asah. Maka perkataan wa huwa asah itu perkataan Imam Tirmizi, bukan perkataan Abu Tumailah. Itu sebahagian daripada komentar daripada syurah yang mensyarahkan hadis-hadis ini. Yang mensyarahkan kitab Syama'il. Maknanya ada komentar yang lain pula. Ada yang kata makna lain pula. Tapi waktu yang lebih kuatlah. Qala haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Hajjaj, haddatsana Mu'az bin Hisham, haddatsani abi an Budail yakni ibnu Maisar. Betul. Benda yang kita tengok tadi itu dipanggil perbahasan hadis yang diberi kecaknaan oleh ulama hadis. Dia kadang kalau kita tengok, dia lebih memberi kecanaan kepada perbahasan pada sanad daripada berbanding perbahasan pada matan. Sebab pada matan itu sudah ada orang dia, iaitu ulama fiqh. Jadi dia lebih memberi tumpuan kepada, kita kata bahasa kita, bidang dia lah. Jadi dalam masalah makna serta matan itu ulama fiqh sudah, kita kata, sudah mengambil tugasan tu. Maka bahagian dia yang sepatut diberi tumpuan ialah matan lah. Jadi itulah yang banyak diberi tumpuan oleh ulama hadis. Jadi perbahasan tu kadang-kadang kita tengok perbahasan yang biasa, tapi sangat besar di sisi mereka. Mana tempat kerja dia, itu benda begitu, benda yang kecil-kecil, kotak-kotak gitu.
An Budayl yani Ibn Maisarah al-Uqayli an Syahr bin Hawshab an Syahr bin Hawthab an Syahr bin Hawshab an Asma' binti Yazid qalat kana qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ruskh ni mafsal baina kaf wa zira' ni. Antara sendi antara dua ni panggil ruskh. Jadi Rasulullah sampai sini. Tidak menafikan riwayat lain yang mengatakan Rasulullah lebih lagi. Jadi ni riwayat ni tidak menafikan ada baju Rasulullah ataupun riwayat lain yang menyatakan ataupun lengan baju Rasulullah ni lebih daripada ruskh. Qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Hurayth haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushayr an Muawiyah bin Qurrah an abihi Qurrah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Kata aku datang bertemu dengan Nabi. Kata Qurrah, aku datang bertemu dengan Rasulullah sallam bersama dengan rombongan. Rahtin ni kata setengah ahli bahasa 3 hingga ke 10. Ada kata 3 hingga ke 40. Rahtin maknanya satu kumpulan daripada manusia. Min Muzainah, daripada kabilah Muzainah. Linubayi'ahu, untuk kami berbai'ah dengannya. Wa inna qamisahu la mutlaqun, adalah baju qamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuka butang baju. Betul kalau kita tengok para ulama ada yang berpakaian membuka gini ni, jangan kita belah. Sebab itu memang apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dibuka banyak ke gitu, terbuka gitu. Itu memang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat gitu, terbuka butang dia. Ya, cuma setengah ulama dia ambil pendekatan hak dalam tutup, hak jubah tu buka. Tapi riwayat kita ni sebut qamis sebelah dalam. Hak ni hak kita pakai sebelah dalam ni. Tak. Dia kata wa inna qamisahu la mutlaqun, sesungguhnya qamisnya terbuka butang belah atas. Au qala zirru qamisihi mutlaqun, ataupun lebih sarih lagi butang qamisnya terbuka. Qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisi, lalu aku memasukkan tanganku ke dalam lubang lehernya. Apa cerita Allah Alam, tidak diterangkan di dalam. Kalau tak saya tidak terang apa cerita menyebabkan dia masukkan tangan dalam lubang leher baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada Rasulullah suruh masukkan tangan ke mana, ke Allah Alam. Tak sabar hari kata tiba-tiba mari masuk tangan dalam baju Rasulullah. Maknanya satu benda yang tak pernah sabar hari tu. Mesti ada satu benda, satu peristiwa sehingga menyebabkan dia buat gitu. Famasistu khatam, lalu aku dapat menyentuh khatam Rasulullah. Boleh jadi dia nak tahu tentang khatam, lalu Rasulullah pun beri untuk keizinan untuk dia pegang khatam tersebut supaya lebih yakin, tahu dan yakin. Boleh jadi gitu. Allah Akbar. Qala haddatsana Abd bin Humaid haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid an Habib bin Syahid anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, Hasan Basri ini dia seorang yang terkenal dengan ahli hikmah, hakim, bijaksana. Kataan yang keluar daripada dia tu kata-kata hikmah, sumpang macam kita kata Luqmanul Hakim. Tapi dia pernah berlaku satu peristiwa. Hasan Basri ni dia mimpi, dia pernah dia pernah sekali berlaku kita kata keruh sikit hubungan dia dengan sahabat dia itu Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, tafsir, orang yang terkenal dalam ilmu tafsir mimpi. Muhammad bin Sirin ada kisah kita ada Tafsirul Ahlam. Dia pernah berlaku sedikit macam kita kata keruh sikit, kadang pernah berlaku seketika hubungan dia tu ada sedikit keruh dengan Muhammad bin Sirin. Lalu satu ketika dia mimpi dalam keadaan dia tidak berpakaian, duduk di kawasan Sapah, sedang pegang kayu ambak, lalak-lalak orang mai kat Sapah tu. Pegang satu kayu dalam kawasan Sapah, berpakaian tidak berpakaian.
pelik mimpi tu. Jadi mimpi tu dia rasa macam perlu ada huraian, benda makna dia. Dah. Lalu dia tahu. Masa tu orang yang boleh tafsir mimpi Muhammad bin Sirin. Orang lain tak mampu nak tafsir mimpi. Bukan tak mampu maksudnya, bukan tak hebat dalam bidang tafsir mimpi. Yang hebatnya Ibn Sirin. Lalu dia hantar anak murid dia seorang suruh tanya. Suruh tanya Ibn Sirin, apa makna mimpi ni? Lalu dia kata, jangan royak, aku yang suruh tanya. Sebab dia hubungan coba comel. Kalau dalam riwayat dalam kitab apa nama Imam Bajuri kot riwayat cerita tu dalam kitab Syarah Syama'il. Dia kata jangan royak. Lalu bila mana anak murid dia tanya tu, tak. Dia Ibn Sirin ni terkenal dengan nama Ibnu Haqah, anak tukang kasut. Nah, panggilan tu macam kita kata panggilan yang kurang comel kan. Tak. Jadi bila mana mari anak murid dia tu tanya gitu, dia pun kata kepada anak murid tu, khabar kepada ayat dia saya ingat lah. Mana khabar kepada orang yang suruh tanya tu, tak. Ayat dia yang saya ingat. Cuma maksud dia ialah dia kata bukan, dia kata gini. Dia kata khabar kepada orang suruh tanya tu, Ibnul Haqah ni suruh dia mari tanya sendiri. Suruh dia mari tanya sendiri. Padahal anak murid ni dia mari tanya, dia tak royak apa orang suruh tanya. Dia apa nama cerita seolah-olah macam dia mimpi cerita tu. Dah. Tapi bila mana Ibn Sirin dengar mimpi tersebut, lalu dia spontan jawab, dia kata suruh apa nama orang yang mimpi tu mari tanya sendiri. Suruh apa nama Ibnul Haqah suruh dia mari sendiri. Perkataan tu memang merujuk kepada Imam Hasan Basri dah. Maksudnya lafaz yang dia guna tu Hasan Basri je keluarkan perkataan itu. Maksudnya nak wayang perkataan Ibn Sirin ni melambangkan dia tahu yang mimpi itu adalah Hasan Basri, bukan orang lain. Lalu bila mana anak murid mari royak pula sekali lagi, dia pun terpaksa pergi sendiri. Sebab memang dia nak tahu benda tafsir mimpi tu. Sebab mimpi tu yang berlaku kepada dia. Dia pergi sendiri, kemudian dia pun baik semula dengan Hasan Basri, dengan Ibn Sirin. Lalu dia kata apa sebenarnya sebab, apa kata anda sebab ataupun apakah benda yang menyebabkan kamu tahu aku mimpi tu bukan orang lain. Lalu dia kata, Ibn Sirin kata, mimpi gini ni tafsir dia tidak berlaku kepada orang lain melainkan kepada mu seorang. Zaman ni hak mimpi hak gini ni mu seorang je, orang lain tak ada. Maka dengan mimpi tu aku tahu lalu bahawa mimpi tu lah mimpi kamu, bukan mimpi orang lain. Itu Ibn Sirin. Dia kata maksud tidak berpakaian tu ialah kamu ni tidak apa nama suci daripada segala kotoran dunia. Maknanya hak sakut dengan orang lain, kita kata benda-benda yang sakut pada hati orang lain dunia ni, kamu tak ada. Dan siapa-siapa itu adalah dunia. Kerana kamu memandang dunia ni macam siapa? Maksudnya kamu telah mendapat hakikat dunia. Kamu telah tengok dunia secara hakikat. Orang lain tak tengok gitu. Tu maksud dia. Dan kayu tu pula merupakan lidah kamu untuk menasihati manusia. Jadi mu ni sampai darjat gitu. Masuk tafsir mimpi tu, mana dia kata mimpi ni molek sebenarnya. Mimpi ni makna dia molek. Tak. Jadi itu Ibn Sirin. Tak. Maknanya hebat di dalam tafsir mimpi. Hasan Basri pun hebat, dia pun hebat. Maknanya salah satu pengajarannya terkata itulah bentuk perbalahan para ulama zaman dulu. Orang tak ada kata walaupun ada sedikit kekeruhan tapi dia tidak menafikan kebenaran. Maknanya Hasan Ibn Sirin royak utuh. Ada kata mu ni jadi tolek dah semua belanja bulat gitu. Tak ada begitu. Tak. Maknanya dia royak benda betul. Walaupun ada kita kata selit-selit benda yang kita kata benda yang keruh tu, tapi dimurnikan balik. Itu sama macam ulama lain ramai kita kata kalau cerita-cerita yang ulama ni dia balah, tapi bila berlaku benda dia kembali semula baik. Tak.
Qala haddatsana Muhammad bin Humaid haddatsana Muhammad bin al-Fadl haddatsana Hammad bin Salamah an Habib bin Syahid an al-Hasan an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja wa huwa yattaqi ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qitriyun. Kata daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar satu ketika daripada rumahnya dalam keadaan dia sakit, dalam saat ketika dia sakit tu, wa huwa yattaqi'u ala Usamah, sedang dia menyandar kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, alaihi thawbun qitriyun, dan padanya terdapat baju nisbah kepada qatar. Maksudnya dia memakai pakaian pakaian kain burdah yang kita kata burdah daripada Yaman. Burdah daripada Yaman. Saubun qitriyun. Cuma qitriyun tu nisbah kepada qatar. Nisbah kepada qatar. Kata sini naun minal burudil yamaniyah, satu jenis kain burdah Yaman. Dibuat daripada qutnu. Qutnu ni kapas. Qad tawashshaha bihi, baginda meletakkan di atas bahunya, fa salla bihim, lalu baginda sembahyang bersama dengan para sahabat. Wa qala Abdu bin Humaid qala Muhammad bin al-Fadl sa'alani Yahya bin Ma'in. Kata Abdu bin Humaid, sini satu benda yang kita panggil motivasi lah kepada pelajar, terutama pelajar hadis. Dibawa Imam Tirmizi bawa cerita sekian. Dia kata Abdu bin Humaid kata, telah berkata Muhammad bin Fadl, perawi hadis yang kita baca saat itu, ada seorang nama Muhammad bin Fadl. Dia kata sa'alani Yahya bin Ma'in, satu ketika Yahya bin Ma'in telah bertanya kepadaku. Yahya bin Ma'in ini sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dua-dua hebatlah ke dalam bahagian hadis. An hazal hadis, tentang hadis ini. Satu ketika Yahya bin Ma'in telah bertanya kepadaku tentang hadis ini. Awwala ma jalasa ilayya, mula-mula dia jumpa dengan aku. Mula-mula hari tu jumpa tu tak ada benda dah. Wisalam tanya lalu. Tak ada kata nak muqaddimah sihat ke dah, tak ada. Awwala ma jalasa ilayya, awal-awal dia duduk bersama dengan aku, dah dia jumpa aku, dia tanya kepada aku tentang hadis ni. Mana nak minta hadis ni, nak riwayat hadis ni daripada dia, daripada Muhammad bin Fadl. Yahya bin Ma'in nak ambil hadis ni daripada Muhammad bin Fadl kerana dia tahu Muhammad bin Fadl ada hadis ni. Lalu dia kata, faqultu, lalu aku berkata kepadanya, haddatsana Hammad bin Salamah. Faqala, ya, ada hadis itu. Aku telah diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah hadis tersebut. Sebelum sampai ke daripada Nabi SAW. Faqala law kana minka kitaban, kalau ada kitab catatan lagi comel. Maksudnya kalau ada catatan dalam kitab lagi kuat. Jadi ulama hadis ni benda tu dia ambil kira. Faqumtu li ukhrija kitabi, lalu aku bangun nak ambil kitab dalam rumah. Dalam bilik ke dalam rumah ke, aku bangun nak ambil. Faqabada ala thawbi, lalu Yahya bin Ma'in pegang baju aku. Aku bangun nak ambil tu, dia pegang baju aku, terik baju. Dah. Summa qala, kemudian dia kata, amlilhu alayya, bacakan hadis itu kepadaku dulu. Fa inni akhafu alla alqaq, kerana aku takut aku tidak bertemu dengan kamu. Setara tu maksudnya kesungguhan dia mengambil hadis, dan kita panggil kebimbangan, takut tak sempat ambil hadis. Kita tak apa ada pedang hadis je kena sangat. Dah. Ulama hadis zaman dulu, terlepas satu hadis itu ataupun satu perkataan tu, maksudnya terlepas satu benda yang sangat besar. Ulama zaman dulu, Yahya bin Ma'in ni, dia kata dia pegang baju aku. Aku nak pergi masuk dalam bilik nak ambil buku tu, dia pegang. Dia kata, bacakan hadis itu dulu kepada aku, kerana aku takut aku tak jumpa dah. Maksudnya kalau masuk dalam, sebelum kamu baca hadis tu, tiba-tiba kamu mati sebelum riwayatkan hadis tu kepada aku, mana aku terlepas hadis tu. Ataupun aku mati sebelum kamu sempat keluarkan buku tu, mana aku tak sempat hadis tu. Jadi bagi dia, sempat meriwayatkan hadis tu merupakan suatu benda yang sangat besar. Macam kisah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, seorang ulama jarah wa ta'dil, penilai ulama-ulama hadis, penilai perawi-perawi hadis yang sangat hebat. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, murid kepada Imam Tirmizi. Ayah dia Abi Hatim Ar-Razi, sezaman dengan Imam Tirmizi. Dia ni
sangat-sangat kuat ataupun sangat-sangat rajin menuntut ilmu, terutama ilmu hadis berkait dengan rijal, perawi-perawi hadis. Sehingga kan masa ayah dia nak mati tu, dia tanya lagi ayah dia. Saat nazak lela tu dia tanya lagi ayah dia tentang permasalahan perawi hadis. Dicatat oleh Imam Tirmizi dalam kitab ni dah silap, ataupun tercatat dengan jelas dinukil oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah dalam kitab dia, apa nama, Safahat min Sabril Ulama, cerita-cerita tentang para ulama. Jadi nak royak bahawa ulama hadis ni, kalau kita baca kisah dia, memang kita akan tengok memang satu keadaan yang ajib, yang pelik, yang seolah-olah kita kata apa siapa gitu semua. Siapa gitu kita akan tengok mereka-mereka. Dia kata itu Yahya bin Ma'in, pegang aku. Dia kata fa inni akhafu alla alqaq, aku bimbang aku tidak sempat bertemu dengan kamu. Padahal bukan jauh sangat, masuk dalam rumah je, ambil buku buat keluar. Gitu je. Tu pun dia tidak mahu. Fa amlaituhu, kemudian aku bacakan hadis itu kepadanya. Summa akhrajtu kitabi fa qara'tu alaihi, kemudian aku keluarkan, selepas aku baca, aku pun ambil kitab, aku pun bacakan semula kepadanya. Itu dipanggil untuk menguatkan periwayatan hadis. Qala haddatsana Suwaid bin Nasr. Para ulama hadis ni, antara benda yang dia ambil kira ialah dekat sanadnya dengan Rasulullah. Bila dekat sanad dia dengan Rasulullah, dia rasa macam dia lebih dekat dengan Rasulullah. Mana kita kata ada 20, tiba-tiba dia tahu ada yang 19. Maka dia akan cari 19 tu walaupun dia bermusafir jauh, kerana semata-mata nak supaya bilangan dia nak sampai ke Rasulullah tu tak jauh mana. Macam kita tanya macam zaman dulu lah. Kalau kita kata kita hidup di zaman tabi'ut tabi'in, kan? Hidup di zaman tabi'ut tabi'in, tiba-tiba kita jumpa sahabat seorang, kita tahu sahabat ada seorang di Mekah. Memang kita akan cuba nak pergi juga supaya kita akan dinilai sebagai tabi'in, bukan lagi tabi'ut tabi'in. Naik darjat peringkat gitu tu merupakan satu benda yang sangat besar. Dah. Kan kita tahu kan kedudukan sahabat dengan tabi'in. Serendah-rendah sahabat ataupun setinggi-tinggi tabi'in belum mencapai serendah-rendah sahabat. Dah. Darjat dia hasil daripada benda, hasil dari pertemuan. Sebabkan dia temu dengan Rasulullah, maka dia dianggap sebagai sahabat. Dah. Jadi tabi'in dia sempat bertemu dengan Rasulullah. Jadi pertemuan itu merupakan benda yang sangat besar. Habis. Qala haddatsana Suwaid bin Nasr haddatsana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi summa yaqul. Adalah Rasulullah sallallahu apabila mendapat baju yang baru. Maksudnya Rasulullah ni kalau dia beli baju baru ke, orang bagi baju baru ke, dia kata sammahu bismihi, dia akan menamakan dengan namanya. Di sini banyak penafsiran di kalangan para ulama. Setengah kata menyebut nama tu, manakala qamis, haza qamis, dah haza imamah, haza, ini disebut benda tu nama dia. Setengah kata gitu. Setengah kata maksud ialah Nabi memberi nama kepada pakaian dia. Macam baju saya ni, saya beri nama si hitam, itu contoh. Dan itu merupakan sunnah Rasulullah. Rasulullah ni dia binatang dia beri nama, pakaian dia beri nama, selipar dia beri nama. Rasulullah sunnah dia gitu. Jadi kalau kita beri nama binatang kita, kucing dia tu, si tompok sim dia tu, sunnah Rasulullah. Dah. Summa yaqul, kemudian berkata, ya Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi. Ya Allah Tuhanku, lakal hamdu kama kasautani, seperti mana yang kamu berikan pakaian kepada kami, pakaikan kepada kami pakaian ini. As'aluka khairahu, aku mohon kepadamu kebaikannya, wa khaira ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang dibuat untuknya, wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan apa yang dibuat baginya. Qala haddatsana Hisham bin Yunus al-Kufi haddatsana al-Qasim bin Malik al-Muzani an al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu, seumpama hadis tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muaz bin Hisham haddatsana Abi Hisham bin zahirnya Hisham bin Urwah.
Silap. An abihi Abi Juhaifah. An abihi Abi Juhaifah, seorang sahabat yang masyhur dia, Abi Juhaifah. Sila. Haddatsana Abi wallahu a'lam. Zahirnya Hisham bin Urwah. An Abi Qatadah. Mari saya sebut Abi Qatadah As-Sadusi. Bukan Abi Qatadah ni lain. Hak yang Sadusi tu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Itu Qatadah saja. Ni Abi Qatadah. An Abi Qatadah an Anas bin Malik qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua-dua tu anak murid Sayyidina Anas betul. Abi Qatadah apa anak murid Sayyidina Anas? Ni Abi Qatadah ni anak murid Sayyidina Anas. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi pun anak murid Sayyidina Anas juga. Perawi kepada Sayyidina Anas juga. An Anas bin Malik qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hibarah. Adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW ialah hibarah. Hibarah burdun yamaniyun min qatl muhabbar ay muzayyan muhassan. Dia kata hibarah ialah burdah, mana kain selendang Yamani daripada Yaman, yang dibuat daripada qatan, kapas, muhabbar yang dihiasi, Allah alam mungkin yang bercorak, muzayyan muhassan. Habis. Qala haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ni dia ada kitab Musnad Abdul Razzaq. Haddatsana Sufyan, sini Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan Ibn Uyainah. Qala an Aun bin Abi Juhaifah an abihi Abi Juhaifah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra, sedang baginda memakai pakaian ataupun persalinan yang warna merah. Setengah ulama kata maksud ialah baju yang bercorak warna merah. Ka'anni anzuru ila bariki saqaihi, ka'anni seakan-akan aku, maksudnya aku melihat, bukan seakan. Di makna seakan-akan tu aku melihat kepada kilauan putih betis, kedua betis baginda. Qala Sufyan araha hibarah, kata Sufyan aku menyangka pakaiannya yang berwarna merah itu ialah hibarah, yakni yang bercorak warna merah. Sebab Sufyan ni Sufyan Ats-Tsauri ni mazhab dia haram pakai warna merah semata-mata. Kan khilaf warna merah ni khilaf. Setengah kata boleh, setengah kata tak boleh. Sebahagian yang kata tak boleh itu ialah antaranya Sufyan Ats-Tsauri. Pendapat dia haram warna merah. Haram merah yang penuh. Maksudnya baju tu merah penuh. Baju memang daripada awal sampai akhir warna merah. Hak tu haram bagi dia. Ada pun kalau baju biasa, lepas tu ada corak-corak warna merah, hak tu tak apa. Hanya kalau ikut mazhab Sufyan ni, mazhab Sufyan Ats-Tsauri ni, tak lihat kita buat baju warna merah. Baju tu warna merah. Lepas tu ada corak-corak lain. Yang penting merah tu yang utama. Hak tu haram. Tapi kalau warna lain, lepas tu corak tu warna merah, hak tu tak apa. Pendapat Sufyan. Qala haddatsana Ali bin Khashram. Kalau kita belajar kalau di Azhar lah, atau tempat-tempat lain. Secara khusus Azhar ni, bila kita belajar fiqh muqaranah, fiqh perbandingan, dia akan bentangkan kepada kita fiqh mazhab lain. Dan mazhab itu bukan semata-mata mazhab Pak. Dia letak juga mazhab-mazhab yang lain. Antaranya mazhab Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Sufyan Ibn Uyainah, mazhab Azra'i, mazhab tu mazhab ni. Ulama-ulama yang kata sebelum Imam Syafi'i itu, mereka bermazhab sendiri. Mereka mujtahid mutlak, mazhab sendiri. Jadi dia akan bentangkan pendapat-pendapat daripada ulama mazhab lain. Jadi kita akan kata, ni pendapat mazhab Sufyan, ni pendapat mazhab Ibn Uyainah, contoh. Qala haddatsana Ali bin Khashram, haddatsana Isa bin Yunus.
an Israil an Abi Ishaq As-Sabi'i an al-Bara' ibn Azib qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban mimman kibaihi. Kata, tidak aku melihat salah seorang daripada manusia pun yang terlebih cantik yang berpakaian dengan pakaian yang berwarna merah lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adalah jummahnya, yakni rambut dia mencecah dekat dengan bahu. Jadi rambut yang mencecah dekat dengan bahu kita panggil limmah. Wafra, limmah, jummah yang ana sebut kemarin. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar anba'ana Abdurrahman bin Mahdi haddatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi Iyad an Abi Rimthah qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abi Rimthah nama dia Rifa'ah. Ra'aitu an-nabiy sallallahu sahabat. Dia kata ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdarani. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan baginda memakai persalinan dua burdah, yakni dua kain selendang, yakni burdah se izar se. Burdah se izar se lalu disebut burdani. Apa nama burdani, dua burdah. Macam kita kata ibu bapa lah, ibu dengan bapa, tapi kita sebut dua bapa, abawani. Jadi dia panggil bab taghlib dalam ilmu sarah. Taghlib maknanya sebut hak gagah, maksud sekali hak tak gagah. Abawani. Baik, dia kata burdani, yakni burdatun wa idharun. Burdah dengan kain hak belah bawah, idhar. Itu pakai akhdarani yang berwarna hijau, yakni yang bercorak hijau, kata Imam Bajuri. Haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Affan bin Muslim haddatsana Abdullah bin Hassan al-Anbari an jaddatayhi Duhaibah wa Ulaibah, daripada kedua orang neneknya Duhaibah wa Ulaibah, an Qailah binti Makhramah, daripada Qailah binti Makhramah, seorang sahabat. Qalat, katanya ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mulayyataini kanata bi za'farani wa qad nafadathu wa bil hadis qissatun tawilah. Dia kata aku melihat Rasulullah sallallahu dan dalam keadaan baginda memakai asmal. Asmal ni maksudnya ialah saubul khalq, baju yang telah buruk. Mana baju itu pakai lama dah. Itu saubul khalq, saubul khalaq, mana baju yang telah lusuh dah. Asman. Mulayyatani maksudnya ialah setiap baju yang tidak dijahit. Mana kain lepah itu sebut mulayyatani, kain lepah. Kanata bi za'farani, kedua-duanya diceluk dengan za'faran. Wa qad nafadathu, maksudnya disebabkan lusuh tu sampai warna za'faran tu pun nak hilang. Nafadat ni kan kita buang sesuatu. Mana macam kita kemarin kita kata Nabi ambil mayang, lepas tu Nabi basahan, Nabi mandi, lepas tu Nabi keluar, Nabi buang air tu, maknanya kita kata rejih air. Nah, tu nafadat. Nah, jadi nafadat tu maksud baju tu dicelup dengan za'faran, tapi disebabkan telah lusuh warna tu. Warna za'faran tu nak hilang. Waqad nafadat. Wa fil hadis qissatun tawilah, dalam hadis ini terdapat kisah yang panjang. Kisah dia secara ringkasnya ialah orang tu jumpa Rasulullah dalam keadaan gementar dia. Dia salam, ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wa alaikissalam. Seorang laki-laki jumpa Rasulullah, Nabi salam Rasulullah, Rasulullah jawab wa alaikassalam wa rahmatullah wa alaihi asmalu mulayyatan wa qad nata bi za'farani fa nafadata wa bi yadihi usaybun nakhlin fa qa'ada al-qutfasa falamma ra'athu ala tilka al-hay'ah ur'idat min al-farq. Dia kata bila mana perempuan tersebut tengok Nabi tengah duduk, Nabi tengah duduk, lalu
dalam Nabi duduk tu dalam keadaan kita kata sedikit kelihatan Nabi ni kita kata tergelang dalam sifat jalal Allah, sifat Allah yang menggerungkan. Mana kita kata mungkin kita kata serius ke kan, tak, bila dia tergelang dalam sifat yang menggerungkan ni, jadi kita macam ni lah, kita dengar cerita-cerita tentang perkara yang menggerungkan, jadi kita pun mari rasa takut juga lah. Jadi Rasulullah dalam keadaan gitu tu, orang perempuan tadi tengok Rasulullah, bila tengok Rasulullah, takut tu pindah kepada perempuan, mana terpanggil melipuh rasa takut tu kepada dia. Ur'idat minal farq, sehingga gemetar hati perempuan tersebut kerana takut. Dah. Faqala, lalu berkata sahabat Nabi yang duduk dekat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ur'idatil miskinah, kamu telah menyebabkan gemetar perempuan yang melihat itu. Fanazara ilayya, lalu Nabi tengok kepadaku, faqala alaikis sakinah, Nabi berkata alaikis sakinah, ke atasmu ketenangan. Maksudnya Nabi doakan kepada perempuan tersebut supaya tenang. Fazahaba anni ma ajidu minar ru'bi, lalu dengan perkataan Rasulullah itu hilang perasaan gemetar daripadaku. Kata perempuan, apa nama periwayat hadis, kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Qailah binti Makhramah yang meriwayatkan hadis. Itu dia pun cerita tentang kisah ni, dia tengok Nabi dalam keadaan berpakaian itu. Jadi perempuan tersebut dia lah. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Bishr bin al-Mufaddal, qala an Ubaidillah bin Uthman bin Khaytham, an Sa'id bin Jubair, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayad min ath-thiyabi liyalbasha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Ke atas kamu pakaian yang berwarna putih, maksudnya hendaklah kamu memakai pakaian warna putih. Liyalbasaha, hendaklah memakainya oleh orang yang hidup di kalangan kamu, dan hendaklah mengkafan oleh kamu padanya orang yang mati di kalangan kamu. Fa innaha min khairi thiyabikum, sesungguhnya ia merupakan sebaik-baik pakaian kamu, pakaian warna putih. Atau kalau anjuran memakai pakaian putih ni satu anjuran yang memang comel, memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi, hadatsana Sufyan an Habib bin Abi Thabit. Sufyan sini Sufyan apa nama Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah. Sila Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kata apa nama muhakkik kitab Syarah Bajuri ni, nama Syekh Muhammad Awwamah, murid kepada Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang muhaddis yang masyhur. Syekh Muhammad Awwamah ni ulama Syria masih lagi hidup, seorang muhaddis yang sangat hebatlah. Syekh Muhammad Awwamah, muhakkik pentahqiq kitab yang masyhur. Dia kata yang betulnya Sufyan di sini ialah Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan Ibn Uyainah, bukan seperti mana yang diseka oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah taala. Wallahu a'lam. An Habib bin Abi Thabit, an Maimun bin Abi Shabil, an Samurah bin Jundub, an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayada fa innaha athhar, pakai olehmu pakaian warna putih, sesungguhnya ia lebih suci, wa atyab, lebih baik, wa kafinu fiha mautakum, dan kafan olehmu padanya akan mayat-mayat kamu. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Yahya bin Zakaria ibn Abi Zaidah, haddatsana Abi Zakaria ibn Abi Zaidah, an Mus'ab bin Syaibah, an Safiyah binti Syaibah, an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Safiyah itu tu salah seorang daripada perawi di kalangan wanita, mana ulama perempuan. Safiyah binti Syaibah ambil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kharaja, macam Imam Bukhari ada tu guru dia di kalangan perempuan.
kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin, satu ketika pada suatu petang. Wa alaihi mirtun, dan padanya terdapat mirtun. Benda mirtun kisaun tawilun wasiun min khuzin aw sufin aw sya'rin aw kattanin yu'tazar bihi. Kain yang dibuat ikat belah bawah, yang dibuat sebagai izar. Nah, sama ada diperbuat daripada bulu biri suf, ataupun bulu kambing sya'ar, ataupun kattan kapas. Kattan cotton, kain cotton gitu tau. Nah, kalau qatnun waktu kapas. Kattan waktu cotton. Kita kata kain cotton keras kan. Kisain dia kata wa alaihi mirtun min sya'rin aswad, padanya terdapat kain yang diperbuat daripada bulu yang hitam, mana bulu kambing. Qala haddatsana Yusuf bin Isa, haddatsana Waqi'un, haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi Abi Ishaq. Abi Ishaq Abi Ishaq tu Mughirah. Silap. Dia kata haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi Abi Ishaq. Zahirnya Abi Ishaq as-Sabi'i. An Sya'bi an Urwah bin Mughirah ibn Syu'bah, daripada Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, daripada ayahnya Mughirah bin Syu'bah. An abihi Mughirah bin Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan. Mughirah bin Syu'bah salah seorang yang berkhadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam Sayyidina Anas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda memakai jubbah daripada Rum. Jubbah daripada Rum. Jangan sebutnya jubbah ni belah sampai ke bawah. Itu jubbah. Dayiqatal kumaini, yang sempit kum dia. Maknanya kalau nak ambil semayang terpaksa buat keluar ni baru boleh basuh tangan sampai ke sini. Kalau tidak dia sempit. Tak boleh nak tu. Tak boleh nak yang terik ke belakang. Dayiqatul kumaini, yang sempit kedua lubang tangannya. Difahami daripada hadis ini, kata Imam Bajuri, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melebihkan pakaian yang kita kata pakaian yang murah lah. Fakana aksarul lubsil khashin minasya, kebanyakan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang kasar. Fakana yalbasu suf, tapi kadang-kadang dia pakai pakaian diperbuat daripada bulu. Walam yaktasir minal libasi ala sinfin wahid, Nabi tidak pakai pakaian yang satu jenis saja. Walam tatlub nafsahu taghalibi, Nabi tidak tuntut untuk memakai pakaian yang mahal. Bal iktasara ala ma tad'u ilahi darurah, bahkan dia memakai yang cukup untuk keperluan dia. Lakinnahu, akan tapi kana yalbasur rafi'i ahyana, tapi kadang-kadang pernah juga Nabi memakai pakaian yang mahal. Maknanya kebanyakan keadaan pakai pakaian biasa, murah, kerah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada juga Nabi memakai pakaian yang mahal. Mahal setaranya faqad uhdiyat lahu hullatun ushturiyat bi 33 ba'ira. Pernah satu ketika Nabi diberi hadiah persalinan yang harga dia boleh membeli 33 ekor unta. Baju dia tu, pakaian dia tu, sepersalinan tu, harga dia sama macam 33 ekor unta. Kalau kita kata unta zaman kita ni 10,000 contoh. Dah 10,000 kali dengan 33, 330,000 pakaian dia. Harga pakaian dia tu 330,000. Dah, Nabi pernah diberi pakaian tu dan Nabi pakai pakaian. Maknanya kalau orang nak pakai pakaian mahal ni, hujahnya dia. Hujah dia ada. Tapi Nabi bukan semua pakai gitu. Ada dia pakai gitu. Kata Nabi ni dia, Allah Ta'ala beri dia, kaya pun dia, miskin pun dia, supaya dia menjadi contoh kepada seorang miskin yang miskin yang kita kata fakir yang redha, dan contoh kepada kaya yang bersyukur. Orang miskin pun contoh pada Nabi, orang kaya pun contohnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Babu ma jaa fi, batu kalau orang kaya, dia kaya banyak duit, pakai pakaian yang tercari dalam dia tu tak betul gitu, tak betul. Sebab dia ada. Melainkan dia infak berlaku semua harta dia, baru pakai cari-cari gitu. Baru betul. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub. Sebab kita nikmat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tunjuk, antara cara tunjuk ialah guna. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu maka ceritakan. Babu ma jaa fi 'aishi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Betul kalau kita tengok para ulama dan dia cerita tentang benda yang dia buat. Dia tulis kitab gini, dia buat ni seolah macam bangga pula kenapa. Sebenarnya bukan bangga benarnya. Dia masuk dalam bab wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maknanya kita disuruh supaya menceritakan nikmat yang Tuhan beri kepada kita, tapi bukan atas dasar bangga. Jadi menceritakan kelebihan yang diberikan kepada kita tu merupakan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena faham itu. Lepas tu kalau kita tengok ulama-ulama yang menceritakan kelebihan yang ada pada dia masuk dalam bab tu. Tapi dia kena jaga, maksudnya jangan yang ada perasaan bermegah ataupun nak sombong ke orang. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin tabi'in. Dia kata qala kunna, mana dia ni Muhammad bin Sirin anak murid kepada Abu Hurairah. Kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan, dan padanya ada kain yang mumasyaqqani. Mumasyaqqani maksudnya dia kata masbughani bil mishk, bukan dengan makna mumasyaqqan daripada perkataan siap kan. Mumasyaqqan maksudnya masbughani bil mishk, yang dicelup dengan mishk, yakni tanah yang berwarna merah. Mana celupan warna merah. Maksudnya maksud dia kata kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa alaihi thawbani mumasyaqqani min kattan. Sedang ia anak Abu Hurairah tu ada kalau kita sarung sapu tangan. Sapu tangan yang berwarna merah, dua helai yang diperbuat daripada kattan, cotton. Fatama khata fi ahadihima, lalu dia pun ludah kohok. Ludah air liur ataupun ludah kohok lah kita kata. Ludah kohok pada sapu tangan tersebut Abu Hurairah. Faqala, lalu bila mana dia buat gitu, dia pun kata bakhin. Bakhin ni satu lafaz yang digunakan untuk ketika mana kita redha dengan sesuatu dan gembira dengan sesuatu. Kita redha dan gembira dengan sesuatu, kita kata bakhin. Isim fi'il kalau kata isim fi'il madhi pun mungkin juga. Dah. Litafkhimul amr, kerana nak membesarkan satu benda. Kadang-kadang dimaksudkan juga untuk mengingkari satu benda. Dan itulah makna yang digunakan untuk lafaz ni. Maknanya masa ni Abu Hurairah sebut bakhin, maksudnya dia nak royak benda yang dia buat tu tak patut gitu. Itu maksud bakhin yang diucapkan tu. Tak. Bakhin yatamakhatu Abu Hurairah fi kattan. Abu Hurairah ludah kohok di atas kain cotton. Mana gitu. Mana Allah Abu Hurairah pagi tu semua zaman ni. Dah. Buat ni cerita tu, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu taala anha maghshiyan alayya. Satu ketika aku pernah melihat maksudnya satu ketika aku pernah melalui saat bahawa aku jatuh pingsan di antara mimbar Rasulullah dengan bilik Aisyah radhiyallahu anha. Itu nama kita ni Raudah tu lah. Di Raudah tu aku pernah pingsan situ dulu. Kata dia, fahuwa maghshiyan alaiha, dalam keadaan pingsan. Fayaji'u, dalam keadaan nak pingsan kata. Dalam pingsan ataupun nak pingsan. Zahirnya macam hampir pingsan. Fayaji'ul ja'i, lalu datang seorang yang datang daripada sahabat, fayada'u
rijlahu ala unuqi, jirit tekuk aku. Aku jatuh nak pesa situ, mari satu orang sahabat mari jirit tekuk aku. Dia kata, yura an-nabi jununan, dia ingat aku ni ada gila ataupun mari sawang. Dia ingat aku ni mari sawang. Masa tu penyakit kalau orang kena sawang, dia kena jirit tekuk. Zaman dulu, ilmu zaman dulu, zaman sekarang Allah tanya doktor lah. Tak. Dia jirit tekuk nak kata macam kalau kita main bola kejang kaki kan, kawan kita mari sepak kaki kan tak, nak suruh hilang kejang tu. Mana lebih kurang gitulah. Jadi dia ingat aku ni kena sawang, lalu dia mari jirit tekuk aku. Tak, dia kata fayaji'ul ja'i fayadau rijlahu ala unuqi yura an-nabi jununan wa ma bi junun, tapi aku dak sawang sebenarnya. Bukan aku sawang masa tu. Wa ma huwa illa ju', tetapi sebenarnya aku nak pesang ataupun pesang tu kerana bersangatan lapar. Lapar lalu masa tu. Kan Ali Abu Hurairah ni merupakan salah seorang daripada ahli sufah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi nak royak zaman dulu aku ni miskin, learning siapa boleh ludah atas apa tangan. Sebab dia di akhirnya, dia selepas pada tu di zaman khilafah, apa sudah ingat, dia dilantik menjadi gubernur Abu Hurairah ni. Dah. Mana kaya lah masa tu. Qala haddatsana Qutaibah haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai an Malik bin Dinar qala ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia benda munasabah hadis Abu Hurairah tu tentang bab cerita tentang kehidupan Nabi ni. Tak, munasabahnya ialah kalau Abu Hurairah lapar setara tu, maka Nabi setara tu lah. Kerana Nabi ni kalau dia ada makanan, dia akan limpahkan akan beri kepada sahabat-sahabat ahli sufah yang ada di masjid. Tak. Jadi Abu Hurairah keadaan gitu tu, itu melambangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih. Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qattan, tidak pernah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada khubuz, roti. Wala lahmin, tidak pernah kenyang daripada daging, maknanya tidak pernah dapat makan sehingga kenyang. Illa ala dhafaf, melainkan pada ketika makan bersama dengan orang ramai. Dia tafsir. Dia kata qala Malik, berkata Malik, yakni Imam Malik, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah, aku bertanya seorang laki-laki daripada perkampungan. Dia bahasa ni, orang yang dapat menafsirkannya ialah Arab asal. Arab asal. Zaman kita kata zaman Imam Malik tu sudah campur dengan ajam dah. Jadi tidak kuat dah bahasa. Maka tempat rujuknya ialah Arab-Arab yang berada di perkampungan yang belum lagi dicemari dengan orang luar. Dah. Pada zaman kita ni kau, sumber bahasa mana? Sumber bahasa kita adalah syair-syair Arab. Lepas tu kalau orang nak nak tafsir Quran, nak pakar bahagian bahasa kita kata nak tafsir Quran lah secara khusus, kita kata dia kena mahir syair-syair Arab. Kalau tak mahir syair-syair Arab, dia tidak berkelayakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Sebab penafsir kepada bahasa, sumber bahasa, hujah bahasa ialah syair Arab. Itu fungsi syair Arab. Pada zaman kita ni, cara mudahnya kan, kamus mujam itu adalah mewakili orang Arab. Iaitu walalah min ala dhafaf. Lalu dia kata qala Malik, berkata Malik, sa'altu rajulan min ahli al-badiyah, aku bertanya kepada seorang laki-laki daripada ahli kampung, ma dhafaf, apa itu dhafaf? Qala an yatanawala ma'an nas, bahawa makan ia bersama dengan manusia. Jadi Nabi ni kenyang bila, makan sungguh bila bersama dengan manusia. Benda makna dia, sebahagian surah hadis dia tafsir dengan makna bila mana Nabi menjadi tetamu di rumah orang. Imam Bajuri kata tafsiran gitu tu tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita kata kepada orang kebiasaan pun, ia sudah menjadi satu perkara yang merendahkan martabat dia. Maka apatah lagi kalau kita kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makna dhafaf di sini dia kata al-muradul muta'ayyin, maksudnya makna yang kena pakai makna ni, enggak boleh pakai makna lain. Maksudnya lah bila mana tetamu mari rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan makan secara sungguh supaya tetamu itu akan makan secara sungguh juga. Jadi makan sungguh tu kerana nak meraihkan tetamu tu. Habis. Jaga orang Arab kalau kita pergi jalan rumah dia tak.
Dia suka melayan orang ni. Style dia memang kata kalau dia sambut tetamu tu benda yang menyukakan dia. Dia boleh layan tamu dengan baik tu benda yang mengembirakan dia. Style dia setengah orang lah satu tempat saya pergi paling Mesir. Bila dia jamu kita ni dalam satu tempat bilik tu, dia akan lari. Dia lari. Mana dia tinggal kita, makan makanan kita letak burung pati, gorengnya, burung pati dia letak nasi dalam, panggil hamam masywi. Pati seekor itu semua daging dalam. Maknanya dia hidang tu antara menu yang special tu. Tak, jadi daging kambing sama sekali dia jamu kita, kemudian dia lari. Kemudian 5 minit, 10 minit dia mari tengok pula mana dah cukup. Dah cukup dia tambah pula. Gitu style dia. Mana dia nak suruh kita makan sungguh. Maknanya kalau makan tu macam makan rumah. Biar kita panggil biar berjeluah gitu makan. Mana sungguh. Tak. Sebab kalau kita makan depan tuan rumah, kodok je kita ambil. Tak. Maknanya dak puas hati makan. Itu style orang Mesir tempat saya pergi. Tak. Babu ma jaa fi khufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Hannad bin Sari. Hadatsana Waqi' bin Jarrah. An Dalham ibn Salih an Juhair bin Abdullah. An ibn Buraidah an abihi Buraidah. Anna an-Najashi ahda lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sazajaini falabisahuma summa tawaddaa wa masaha alaihima. Adalah Raja Najashi telah memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khuf aswadaini yang berwarna hitam, sazajaini hitam dan campur dengan warna lain. Itu maksud sazaj. Falabisahuma, lalu baginda memakai keduanya, summa tawadda. Dia sunat kalau kita diberi hadiah satu benda, sunat kita jangan tolak. Kemudian sunat kita pakai selalu benda tu. Tu sunat cara menerima hadiah. Jangan kita kata tentang kita tak suka hadiah tu ataupun kita ada dalam benda tu, kita kata saya ada dalam tu tak payah. Itu dah comel. Akhlak itu dah comel. Akhlak yang comel ialah bila seorang beri kepada kita satu benda, ambil. Nak pakai tak pakai tu suku kira. Cara dia. Kalau kita boleh pakai selalu masa tu, jangan kata dia minyak wangi kita. Di Mekah minyak wangi, harga RM1,000. Dah, maknanya kita tengok Allah. Maknanya kita pakai minyak wangi ni. Tapi cara terima dia ialah ambil tu kemudian pakai. Lama lalu. Lama tubuh kita. Dah. Tiung sikit ke semua sekali. Tapi kalau tiung bau tak sedap, jangan kata tak sedap. Senyap sedap. Jangan kata sedap. Salah tak? Jangan kata dok sedap dan jangan kata sedap. Dok sedap senyap je. Kalau kata dok sedap, melukakan hati dia. Kalau kata sedap, kita berdusta. Salah kata dulu. Cara dia ialah maka sudah. Itu sudah mengembirakan orang yang memberi. Itu cara dia. Tak semua orang dia dia tak kurang gitu. Tambuhan kita ada dalam rumah. Salah gitu. Itu walaupun dia tak perasan tapi dia melukakan hati orang yang memberi. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Lepas tu dia kata sini Nabi kata falabisahuma summa tawaddaa. Fa tu kalau ngaji nahwu dia panggil litarahi. Maknanya litakid. Maknanya lepas terima pakai lalu. Fa tu suntik. Kalau waw limutlaqil jam'i semata-mata kupu. Maksudnya dia pakai bila-bila tu tak tahu makan lalu ke akan datang ke tidak diberitahu. Tapi kalau kata fala bisahuma maksudnya terima pakai selalu. Summa tawadda, kemudian Nabi berwuduk wa masaha alaih. Dia fa ini makna dia takkid dia tu lepas selalu. Summa kemudian tambah lagi. Jadi fa itu melambangkan segera. Summa tawadda wa masaha alaihima. Kemudian Nabi menyapu di atas keduanya. Dua hukum khuf yang kita bincangkan di dalam bab fiqh. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yahya bin Zakaria an Abi Zaidah an Al-Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq As-Sabi'i an Sya'bi qala Al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah memberi hadiah oleh Dihyatul Kalbi, sahabat yang comel yang Jibril datang berupa dengan wajahnya. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma, berupa dengan wajah Dihyah ni. Dalam satu riwayat disebut Jibril ni bila dia berupa wajah dia hampir dengan Dihyah.
Jadi bukan kita kata Allah Alam, bukan dia berupa jadi dehiyah dah. Mana kalau orang tengok dehiyah ni, bukan maksud gitu. Ya, maksudnya dalam tak silap dalam hadis ni kita baca ni Nabi cerita Jibril seakan-akan macam dehiyah. Mana seolah nak faham kau? Bila dia berupa wajah dia tu hampir macam dehiyah. Bukan berupa jadi dehiyah dah. Dah. Falabisahuma wa qala Israilu an Jabirin an Amirin, daripada Jabir, daripada Amir, wajubbatun falabisahuma, maksudnya dia kata tambah riwayat lagi wajubbatun, dalam riwayat yang lain ada tambahan wajubbatun dan jubah. An-Najashi beri khuf dan beri jubah. Falabisahuma hatta takharraqa, lalu Nabi pakai, siapalah cari jubah tersebut. La yadri Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Nabi tidak tahu bahawasanya kulit tersebut, kulit khuf itu diambil daripada binatang yang disembelih ataupun tidak. Di situ keluar hukum fiqh. Keluar hukum fiqh, kita tidak perlu selidik. Tidak perlu selidik bila mana benda tu galiknya harus, tidak perlu selidik dah. Ni mari daripada mana ni? Ni sembelih kedak ni. Tak perlu selidik itu, tak perlu. Tak. Dari segi hukum fiqh ni. Nabi. Mana Nabi pakai khuf, Nabi dak tanya dah. Ni kena samuk kedak ni, samuk dak lagi ni, sembelih kedak ni. Jadi kita beli tapi dengan kulit dah. Tak perlu kita selidik dah. Maknanya dia mari daripada binatang, kulit ular ke benda ke, kena samuk dah lagi. Tak perlu tanya benda dah. Tak. La yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam azakiyun huma amla. Lepas tu kalau kita bincang tentang kitab fiqh, terutama Syekh Qadawi, dia banyak bersandarkan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kepada bahawasanya Islam ni mudah. Antaranya perkataan Sayyidina Umar yang menyebut tentang bila dia jalan dengan sahabat dia, tiba-tiba air daripada rumah orang dikena baju dia. Biasa orang Arab dulu dia jemur ikan kering, daging kering atas rumah. Bila mari hujan, bila mari air, dia akan melalui daging tu yang ada kesan darah dia, maka najis. Tak? Jadi sahabat tu tanya, wahai tuan rumah, air ni najis ke tak? Ada hadis. Tak? Lalu Sayyidina Umar bila dengar gitu, dia pun jawab, wahai tuan rumah, jangan jawab soalan dia. Gitu. Tak. Benda maksudnya nak raya Islam tidak suruh kita memberatkan diri kita. Usul peksa siapa ajar kita pun pasal boleh guna, jadi tak boleh guna. Sebab tu Islam kan dia, kalau kita belajar ilmu ilmu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, qawaid fiqhiyah tu, dia kan kata al-aslu fil asya al-ibah. Asal pada satu-satu perkara adalah harus. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, wa Abu Ishaq haza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani, bukan Abu Ishaq As-Sabini, tersalah ni. Jadi Abu Ishaq Asy-Syaibani, bukan Abu Ishaq As-Sabini, Abu Ishaq As-Sabini. Lepas tu dia buat penjagaan sini kerana kalau itlaq Abu Ishaq biasanya Abu Ishaq As-Sabini. Jadi sini bukan Abu Ishaq Asy-Syaibani. Wasmuhu Sulaiman, namanya adalah Sulaiman. Qala babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang datang ia pada menyatakan tentang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pasal capa-capa. Capa ni dia kalau kata nak bincang hadis kau, seorang ulama hadis ada menulis syair tentang capa, iaitu Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah. Mana nak bincang hadis, Imam Zainuddin Al-Iraqi, guru kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari. Zainuddin Al-Iraqi ni kalau tahu kedudukan dia, tengok anak murid dia. Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari itu siapa? Zainuddin, guru dia Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Dia karang syair tentang bab capa, bab lipat, dan dia menyebut tentang bertabaruk dengan capa, bertabaruk dengan selipar Nabi. Maknanya nak katakan Allah Alam,
Mana kalau kita nak kata lebih kurang lah, dah kepada kata orang zaman ni kan geng capa. Ni capa ni dah Imam Zainuddin Al-Iraqi tu dia. Syair masyhur itu dalam Bajuri, Imam Bajuri nukil. Dia kata wa na'luhul karimatil masunah, selipanya yang mulia yang terjaga. Tuba liman massa bihi jabinah, bergembiralah bagi orang yang telah menyapu akan jabingnya dengan selipar. Nak kata benda gitu. Tak? Ambil selipar capu ni, buat sapu gini. Zaman kita kata syirik lah. Betul tak? Syirik lah, bid'ah lah, benda lah. Imam Zainuddin Al-Iraqi sebut. Tak? Nak ulahkan ni pada kita tu. Tak? Dia kata tuba liman massa bihi jabinah laha qibalani bisyairin wa huma sibtiyatani sabbatu sya'rahuma. Lalu dia pun sebut tentang bentuk selipar tu kan, lebar panjangnya berapa jari, panjangnya tajam depan belakang ada dua. Capa sekarang ni kita tengok kan, dia sebut dalam syair ni siapa habis dengan bilangan secara detail sesuai. Dah, tu nak kata mana lepas pada tu kita ulas dia pula tengok mana. Selari ke tak selari. Tak. Nak wayak bergaluh kena bergaluh. Nak komen lebih kurang kena bergaluh, tengok ulama zaman dulu mana buat. Tak. Anak kita tengok syirik lah tu. Tak, geng siapa lah benda lah. Imam Zainuddin kata maknanya bergembiralah orang yang telah ambil selipar Nabi tu sapu atas kepala ni. Sapu atas kepala kita, sapu atas kepala, dia kata macam nak sujud lah pula. Mana ulasan tu lebih jauh lari daripada benda yang berlaku. Akan kita salah, saya tengok salah Syekh Ratib Nablusi, salah dengan Syekh Syekh Sabuni. Salah kan dia cium tangan, lepas tu dia letak tangan atas dahi gitu. Cium tangan, letak tangan atas dahi. Mana letak tangan atas dahi ni bukan makna sujud. Bukan dengan makna sujud. Para ulama buat gitu. Tak. Habis. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam bin Hammam an Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi. Qala qultu li Anas, aku kata kepada Sayyidina Anas bin Malik, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahumma qibalani, baginya terdapat dua qibal. Qibal ni tali yang kita masuk kaki tu, masuk jari tu. Selipar Nabi ada dua tali yang masuk kaki. Kita pakai kan tak? Nabi ada dua. Lepas tu kau tengok siapa Rasulullah, selipar Rasulullah kan yang disimpan di muzium semua tu kan ada hak dua tu kan. Itulah dua qibal. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala, haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid bin al-Hazza an Abdullah ibn al-Harith an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani musanna shirakuhuma. Dia kata adalah bagi selipar capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kibalani, terdapat dua tali musanna shirakuhuma, yang dua yang dibuat daripada dua tali kulit. Syirak maksudnya potongan kulit yang memanjang yang dibuat sebagai tali. Qala hadatsana Ahmad bin Mani wa Ya'qub bin Ibrahim, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi, hadatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini. Telah mengeluarkan satu ketika Isa bin Tahman murid Sayyidina Anas, dia kata satu ketika telah mengeluarkan Sayyidina Anas bin Malik kepada kami dua selipar Rasulullah yang tidak berbulu, jardawaini lahuma kibalani, padanya terdapat dua tali tadi saya sebut. Qala fahaddatsani Sabitun, lalu lepas pada tu telah meriwayatkan kepada kami oleh Sabit anak murid Sabit Al-Bunani, anak murid Sayyidina Anas. Ba'du, lepas daripada itu an Anasin, daripada Sayyidina Anas, annahuma, bahawasanya kedua-dua selipar tersebut kanata na'layin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia para Nabi ni perlu kepada sanad seperti mana hadis perlu kepada sanad. Untuk membuktikan memang betul itu adalah
barangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara nak menentukan bahawasanya barangan tersebut adalah milik Rasulullah atau tidak, tengok pada sanad ni. Kalau lulus pada sanad tersebut semuanya diterima bersambung semua sekali dekat hadis sahih, maka kita akan kata sahihlah barang tersebut adalah barangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata setakat dakwaan ini barang Rasulullah, ini barang Rasulullah, itu satu dakwaan yang sama macam kita dakwa hadis itu adalah hadis Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah akan jadi hadis palsu. أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال سبتية. Aku melihat kamu memakai selipar yang tidak berbulu padanya. Sibtiyah maksudnya yang tidak mempunyai bulu padanya. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Sayyidina Anas, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai selipar allati laisa biha sya'run, yang tidak ada bulu padanya, wa yatawaddau fiha, dan baginda berwuduk padanya. Fa ana uhibbu an albasaha, dan aku suka bahawa aku memakainya. Qala hadatsana Ishaq bin Mansur hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an ibni Abi Dhib an Salih maula Tau'amah an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani. Qala hadatsana Ahmad bin Mani hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan Anis-Suddi. Sufyan sini kata Imam Qastallani, ia huwa Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Anis-Suddi qala haddatsani man sami'a Amr bin Huraith. Kata Imam As-Suddi telah menceritakan kepadaku orang yang telah mendengar daripada Amr bin Huraith. Situ dia panggil ibham pada rawi. Ibham pada rawi. Maknanya dia mengsamarkan rawi itu. Siapa orang lelaki tersebut? Tidak disebut nama. Jadi rawi tersebut mubham. Mubham ni salah sebab yang menyebabkan hadis tersebut akan jadi hadis dhaif. Akan menyebabkan hadis itu akan jadi hadis dhaif. Itu ada perbahasannya. Yaqulu berkata, "Ya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini." Baginda bersembahyang memakai selipar makhsufatan. Batu salah kalau orang kita pakai, kita memayangkan lipat, disuruh cat dia lipat. Salah. Ada kena. Lainlah kalau kata selipar tu ada najis, barulah kena pecah. Dah. Tapi kalau selipar tu kita pakai buat sembahyang tak apa. Kalau kita tengok orang sembahyang pakai selipar, pakai kasut dengan padang ke, taknya kata benda. Taknya kata benda. Tak, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pakai selipar. Dia kata dok bekok kaki tu cerita dia pula. Tu khilaf mazhab. Mazhab Hanafi dia tidak wajib bekok macam kita ni. Tak. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Baginda bersembahyang. Aku melihat Nabi SAW baginda bersembahyang di dalam selipar makhsufataini, dalam keadaan selipar itu selipar yang dibuat daripada kulit yang dilapis-lapis. Makhsufataini maksudnya kulit itu satu lapisan digabungkan dengan satu lapisan yang lain. Itu masuk makhsufataini. Qala haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari hadatsana Ma'nun hadatsana Malikun an Abi Zinad. Abi Zinad ni guru kepada Imam Malik. Anil A'raj, daripada A'raj. A'raj pun guru kepada Imam Malik lah. Jadi sini dia ambil hadis yang nazil, yang panjang. A'raj ni nama dia Abdul Rahman ibn Hurmuz al-A'raj. Guru utama Imam Malik. Dia tak belajar dengan orang lain. Semasa dia belajar dengan Imam Ibn Hurmuz. Imam Malik ni guru utama dia Abdul Rahman Ibn Hurmuz Al-A'raj. Dia belajar dengan waktu masa tu dia tak belajar dengan orang lain. Lepas tu Imam Abu Zuhrah dia buat kitab tentang Imam Malik. Seorang dia tulis cerita, kemudian dia keluarkan pengajaran. Dia kata bagi orang yang nak belajar ni, cara belajar yang betul ulama zaman dulu ialah dia akan mulazamah dengan seorang guru yang membentuk dia dulu. Yang membentuk dia biar jadi kita kata jadi hebat, baru lepas pada tu baru dia belajar dengan orang lain. Itu cara pembelajaran zaman dulu yang dilakukan umpama macam Imam Malik rahimahullah.
Jadi kalau kita membaca kisah tentang Imam Malik, kita akan jumpalah Al-A'raj ni sebab dia guru utama Imam Malik. An Abi Hurairah anna, dia belajar macam saya sebut, dia belajar dengan Imam Nafi'. Ulama tu, ulama hebat masa tu. Tapi bukan guru utama dia. Dia ambil selepas daripada dia dia belajar dengan Imam Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahid. Jangan seseorang daripada kamu berjalan memakai selipar yang satu. Pakai seselipar je sebelah je. Liyun ilhuma jami'an, adalah pakai kedua-duanya, au liyukhfihima jami'an, ataupun tidak memakai keduanya. Pakai dua-dua ataupun buang dua-dua. Dalam satu riwayat yang lain dia kata liyakhla'huma jami'an, ataupun adalah dia memecah kedua-duanya. Qala hadatsana Qutaibah. Dia kalau di Yaman masih lagi hidup ada memakai selipar merupakan benda yang tidak menghormati. Wallahu a'lam, dekat di sesetengah tempat ke guanya ke, maknanya kalau kita nak jalan mau dua kita cabut selipar. Cabut selipar jalan itu pakai ayam. Maknanya itu merupakan itu maknanya kita menghormati orang tua. Saya kata untuk kenali kan dak akan selipar kan. Maknanya dak akan selipar ni satu benda yang tanda kita memuliakan Allah. Qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Abi Zinad nahwahu seumpama hadis ini. Hadatsana Ishaq bin Musa. Hadatsana Ishaq bin Musa hadatsana Ma'nan hadatsana Malik an Abi Zubair an Jabir an Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajul bishimalihi aw yamshi fi na'lin wahidah. Nabi melarang yakni seorang laki-laki daripada makan dengan tangan kiri ataupun berjalan pada selipar yang satu. Dia ada kisah yang panjang tentang cerita tu. Wa tahwil tadi yang saya terang ni. Wa hadatsana Ishaq wa hadatsana Ma'nan wa hadatsana Ishaq hadatsana Ma'nan hadatsana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala izan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Apabila memakai selipar salah seorang daripada kamu, hendaklah ia mulakan dengan yang kiri, dengan yang kanan. Wa iza naz'a falyabda' bishimal. Apabila ia cabut, hendaklah ia mulakan dengan kiri. Faltakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'. Hendaklah jadi yang kanan itu yang pertama dipakai dan yang akhir dicabut. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin al-Muthanna hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah qala akhbarana Ash'ath wa huwa ibnu Abi Sya'tha an abihi Abi Sya'tha anil Masruq tabi'in. Masruq ni glamour macam Mujahid kau. Maknanya dalam kitab tafsir dia merupakan yang glamour kau. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun mastata'a fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka baginda dengan mengkanan-kanankan apa yang ia mampu pada menyikat rambutnya, pada memakai selipannya dan pada bersuci. Qala hadatsana Muhammad bin Marzuq an Abdurrahman bin Qais Abi Muawiyah hadatsana Hisham an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kibalani wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awwalu man aqada aqdan. Dan dia kata Sayyidina Abu Bakar pun gitu, Sayyidina Umar pun gitu, selipannya ada dua tali belakang. Dan yang pertama membuat satu tali ialah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maksudnya Sayyidina Utsman wallahu alam mungkin nak royak bahawasanya dua itu bukannya mesti. Dua itu bukannya mesti. Nak pakai dua boleh, nak pakai se pun boleh. Dia seumpama Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni, mereka kadang-kadang apa yang mereka buat itu bertujuan untuk memberitahu hukum macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan macam Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman tidak pernah melakukan korban. Benda tujuan dia, tujuan supaya orang tak kata korban tu wajib.
Sebab dia perbuatan ni dia lebih kuat dari segi memberi kesan daripada memberitahu. Dari segi dari segi sapa kepada kita tu kuat perbuatan lagi. Walaupun dari segi dilalah perbuatan dengan dilalah kau lebih kuat, lebih jelas. Tapi dari segi kesan perbuatan lebih kuat daripada kau. Babu ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Itu kita sampai sini. Kita sambung habis sini. Yang daurah pondok tu kita akan sambung ni insya-Allah sikit. Jadi mudah-mudahan kita diberi keizinan ataupun peluang oleh Allah SWT untuk di masa-masa yang mendatanglah, kita tahu bila-bila untuk menghabiskan kita. Wallahu taala a'lam. Jadi sebelum tu kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Aimi Paka kerana inisiatif yang diambil cukup bagi anak cukup satu benda yang sangat comel lah. Kalau kita boleh menghidupkan budaya yang seumpama ni, kita ramai-ramai ustaz kita pun ramai, tenaga pengajar kita pun ramai. Kalau kita hidupkan budaya daurah ni, saya rasa comel dah, supaya jadi kalau macam Belah Terengganu tu boleh kata banyak bentuk benda daurah ini dah. Dan zaman kita, masyarakat kita ni ialah masyarakat hemah, tidak kuat macam zaman dulu dah. Tak kuat macam zaman dulu. Zaman dulu ni boleh istiqamah setiap hari ngaji dah. Zaman kita kalau kata nak berhabis satu kitab, macam saya cerita sebagai satu dipanggil satu kongsian, satu kenangan manis lah. Saya pernah belajar kitab dengan Syekh Imam Afaq yang mati dibunuh masa Saurah. Syekh Imam Afaq, saya pernah belajar satu kitab dengan dia tu, kitab Hasyiah Bajuri. Dan dia baca kitab tu nak habis daripada awal sampai akhir tu 10 tahun dah kurang. 10 tahun dah kurang nak habis kitab Bajuri, Hasyiah Bajuri lebar itu tu. Dia baca Hasyiah dah 10 tahun dah kurang. Kita cerita itu lagi, tapi maknanya sebelum dia mati tu dia khatam kitab Bajuri tu di tepi kubur kubur Imam Syafi'i di Masjid Syafi'i. Kubur dia ada dalam tu sekali dengan kubur Imam Zakaria Al-Ansari dah. Khatam di situ, ambil ijazah daripada Syekh Ali Jumaah tu dia. Tapi nak royaknya ialah istiqamahnya dia baca tu. Saya mari tu dia bab solat hari raya awal, solat hari raya. Anak habis sampai ke 2010 tak silap. Saya kira itu 2004. Habis 2010, mana 6 tahun saya sedang tu sampai habis. Sebelum tu dia dah mula lebih kurang 3 tahun. Maknanya lebih kurang 9 tahun, 10 tahun nak habis suci kitab tu. Jadi kita kata kalau nak suci kitab 10 tahun gitu, payah nak. Payah, mana masyarakat kita payah nak ikuti benda tu. Nah, jadi kita dah berada pada zaman gitu mana dah, zaman kita ni. Jadi daurah ni lah yang menampung. Daurah ni kata seminggu habis suci kitab. Ni habis. Batu Syainuruddin Al-Banjari dia sukakan daurah. Antara sebab dia memandang kepada hemah masyarakat kita tak kuat tu. Pelajar-pelajar lah tak kuat hemah tu. Hemah ngaji tak kuat, maka ngaji habis lalu tu maknanya mungkin orang boleh terima lah. Tapi dia punya kecacatan dia ialah tak boleh banyak tak boleh banyak. Sekadar habis, sekadar banyak tu je boleh. Mana sekadar masa yang ada tu. Tapi noyak mana tindakan apa inisiatif yang diambil oleh Aimi ni satu benda yang saya rasa cukup terpuji dan cukup baik. Cukup comel pun. Untuk kita menghidupkan budaya ilmi di Belah Paka ni pula. Biar kata Paka ni maknanya biar jadi orang kenal dengan ilmu, bukan kenal dengan benda lain. Sebab dia yang mengubah satu-satu tempat dan keadaan ataupun orang ialah hati, bukan binaan. Tu pun saya Syekh Ali Jumaah sebut. Itu munak dah berubah. Mana daripada munak bertukar jadi molek dah. Mana nak kita kata bahasa kita nak daripada keadaan nak molek kepada molek dah. Dia kata dalam masa sekarang kamu boleh bertukar. Masa ni juga boleh tukar. Kita dah bayang molek ni ialah orang akan jadi molek, mana suasana jadi molek, orang gini-gini, mana suasana harmoni semua sekali. Dah. Hak jadi molek ialah dengan cara kamu menukar hati kamu.
Mana kalau kita hidup dalam suasana guana sekalipun, hati kita molek lah. Tak, tapi kalau kita terpenuh dengan kemajuan tu semua sekali, hati kita bercelaru. Tak molek. Tak. Memang saya duk mikir tu, mana dia? Mana dia kata gitu tu? Tak. Kalau kau suasana tu kata dalam keadaan tak molek, mesin ni memang tak maaf sebut ni kurang molek dari segi kebersihan. Kecing ngata, berok ngata tu, maknanya budaya dia payah nak kikis tu. Tak. Jadi kita pun tengok sekarang pun tengok debunya dengan bau air kecilnya kadang-kadang. Tak. Jadi bila kita kata tu nak bubuh, nak molek kan kalau keadaan dok begini dok bubuh. Kita punya pandangan. Tak duk mikir lama. Bila rupa-rupanya betul kalau kita hati kita comel, duduk mana-mana pun dia akan jadi comel, rasa gembira, rasa tenang, rasa mana kita memandang moleklah kat depan mata kita. Tak, gitu keadaan. Jadi perubahan yang paling utama ialah hati ya, kesimpulan. Tak, jadi comel apa yang diambil oleh Aimih ini mudah-mudahan diganjari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baik ganjaran. Wallahu taala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari Rabu